Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dikasihi pengurusi masjid serta ahli kuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan bila, tuan-tuan guru, para alim ulama, hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian. Pertamanya kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT di atas segala kurnia nikmat Allah SWT kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, berbagai kurnia nikmat Allah SWT kepada kita. Alhamdulillah. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian. Dalam pertemuan yang lalu kita menceritakan tentang peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Dalam bulan lepas kita cerita tentang Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, seorang insan istimewa yang mana Allah SWT telah memilih rumah kediamannya untuk menjadi tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal ketika sampai di Madinah. Kita cerita bulan lepas macam mana Abu Ayyub Al-Ansari ni rumah dia 2 tingkat. Jadi walaupun dia suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di atas, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mau duduk di tingkat bawah. Jadi dia duduk di tingkat atas tu jadi tak senang duduk kan? Sampai ada ayam yang tumpah daripada atas tu, dia kelang kabut dengan isteri dia cari kain lap ayam tu, takut tumpah tirih kena Nabi Muhammad SAW kat bawah. Dia berjalan ke atas, dia tengok, dia sentiasa berhati-hati. Kokoklah sagi lalu kepala, lalu atas kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Abu Ayyub Al-Ansari ini memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam pertemuan yang lepas juga kita cerita tentang bagaimana ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, begitu seronok penduduk Madinah mengucapkan nasyid ataupun kata-kata tala'al badru alaina min saniyatin wada wajaba syukru alaina fada'a lillahi da. Mereka mengumpamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seumpama bulan purnama yang sedang mengambang di atas kita dari saniyatil wada. Jadi mereka wajib bersyukur, menyatakan satu kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dikurniakan insan yang sangat istimewa, insan yang paling istimewa di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi itulah antara lebih kurang flashback cerita kita pada bulan lepas berkaitan dengan hijrah Rasulullah SAW. Kita masih lagi menggunakan kitab Fiqhul Harakah min Sirati Nabawiyah yang dikarang oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Hari ini kita masuk tajuk yang terakhir dari jilid yang pertama, iaitu hijrah sebagai satu ujian.
Sedap tak sedap kita dah nak habis dah fiqh sirah jilid yang pertama. InsyaAllah kalau dan malam ni kita masuk ni satu lagi jilid yang kedua. InsyaAllah fiqh harakah. Kita lagi menelusuri jejak langkah Rasulullah SAW, yang mana kupasan dibuat oleh tuan kitab ni dari sudut, khususnya dari sudut harakah Islamiah, dari sudut gerakan Islam. Jadi dalam tajuk ni, tajuk yang baru malam ni ialah hijrah sebagai satu ujian. Meninggalkan kampung halaman, tanah tumpah darah, yang terikat sebati dengan jiwa raga sejak dilahirkan ke dunia, adalah satu tekanan yang besar juga kepada jiwa seseorang. Di samping tempat baru pula penuh dengan cabaran untuk membina hidup baru, apatah lagi udara di Madinah berbeza dengan keadaan di Mekah. Ada di kalangan sahabat muhajirin yang mengalami demam. Rasulullah SAW sentiasa memberi semangat kepada mereka dengan janji-janji dari Allah. Di antaranya kelebihan orang yang sabar menghadapi sakit dan kesulitan di Madinah, mestilah mendapat syafaat pada hari kiamat dan diberi kelebihan syahid. Ini antara ujian yang menimpa para sahabat radhiyallahu ajma'in. Perintah hijrah merupakan satu kewajipan. Allah Ta'ala telah memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat untuk berhijrah. Nabi SAW bukan berhijrah sahaja, malaikat ianya adalah perintah daripada Allah SWT. Allah SWT suruh Nabi SAW berhijrah. Jadi pilih bumi Madinatul Munawwarah memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ianya merupakan satu ujian kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat-sahabat ni orang yang hebat. 13 tahun Nabi SAW berdakwah di Mekah, mentarbiyah para sahabat. Sejak daripada awal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu di Gua Hira. Wahyu yang pertama, Nabi SAW terima wahyu daripada malaikat Jibril dan sampaikan kepada musyrikin Quraisy ketika itu. Dan penduduk-penduduk di Mekah sedikit demi sedikit menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka ditarbiyah oleh Nabi SAW. Allah SWT mentarbiyah mereka. Diberi dengan ujian-ujian. Kita sebelum ini kita cerita tentang bagaimana ujian yang menimpa para sahabat radhiyallahu ajma'in. Berbagai ujian yang dikenakan kepada mereka. Ada yang diseksa, ada yang dibunuh, ada yang dikepung, ada yang dibuat macam-macam, dihina, dimaki, dan pelbagai perkara ujian. Tetapi demi mempertahankan kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka tetap istiqamah di atas jalan Islam. Mereka tetap istiqamah dengan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa hijrah ini juga merupakan satu ujian kepada mereka. Mereka terpaksa meninggalkan kampung halaman, tanah air yang tercinta. Macam lalu kita lah, kalau ada ini pegawai-pegawai kerajaan ke, pegawai-pegawai syarikat ke, mana-mana ke, diarahkan oleh bos kita, diarahkan oleh majikan kita untuk berpindah. Pening ke apalah, kan? Kalau yang ada keluarga, kan, nak bawa anak, nak bawa bini pun kerja juga, nak tukang kerja. Lepas tu anak pula nak sekolah. Di sana pula tak tahu, tak kenal siapa, cari rumah sewa, nak beli rumah apa, tak tahu apa. Tiba-tiba dapat tukar 24 jam contohnya, pergi Sabah, Sarawak lagi kan. Satu ujian. Dan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka juga diuji dengan peristiwa hijrah ini, dengan pelbagai ujian. Kita pun dah cerita lah sebelum ni kan, apakah ujian-ujian yang menimpa. Lain sahabat, lain ujian mereka. Sayyidina Umar lain cara dia.
ujian yang menimpa Suhaib Ar-Rumi, cara dia, ujian yang menimpa Sayyidina Abu Bakar Siddiq, cara dia tersendiri. Begitulah pelbagai ujian yang menimpa. Ada di kalangan para sahabat yang bila sampai ke Madinah mereka mengalami demam. Sebab udara berbeza, tak sama kan. Di Mekah lain sikit, di Madinah lain, cuacanya tidak sama seperti di Mekah. Di samping itu Rasulullah SAW juga berdoa. Nabi SAW berdoa, Allahumma habbib ilainal Madinah ka hubbina li Makkah au ashad. Allahumma wa sahihha wa barik lana fi muddiha wa sa'iha wa anqul himaha waj'alaha bil juffah. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Nabi SAW doa apa? Nabi SAW kata, Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kami kasihkan Madinah sebagaimana kami kasihkan Mekah, atau lebih darinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ia tempat yang sihat. Berkatilah kepada kami jupaknya dan gantangnya, dan pindahkanlah wabak demamnya. Jadikan dia di Juhfah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya para sahabat bersabar, supaya para sahabat sukakan Madinah, kasihkan Madinah seumpama kasihkan Mekah. Satu tempat yang baru yang mereka tidak pernah pergi sebelum ini. Cuaca yang baru, suasana yang baru, persekitaran yang baru. Jadi Nabi SAW minta kesihatan kepada para sahabat radhiyallahu ajma'in dengan cuaca yang baru. Dan Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma ja'al bil Madinah dha'fi ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah berkat di Madinah 2 kali ganda dari apa yang telah Engkau jadikan di Mekah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. Rasulullah SAW juga pernah berdoa, Allahumma barik lana fi madinatina wa fi thimarina wa fi sa'ina barakatan ma'a barakah. Allahumma inna Ibrahima abduka wa nabiyyuka wa khaliluka wa inni abduka wa nabiyyuka wa innahu da'aka li Makkah wa ana ad'uka lil Madinati bimithli ma da'aka li Makkah wa mithlahu ma'ahu. Hadis riwayat Muslim. Apa doa Nabi SAW? Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kepada kami berkat di negeri Madinah, berkat kepada buah-buahan kami dan gantang kami, berkat di samping berkat. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Ibrahim hamba-Mu, Nabi-Mu dan kekasih-Mu, dan sesungguhnya aku juga hamba-Mu dan kekasih-Mu. Dia pernah berdoa untuk Mekah, dan aku berdoa untuk Madinah, seperti doakan untuk Mekah, dan sepertinya juga Engkau kurniakan. Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini merupakan bapa kepada ataupun keturunan yang atas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim telah diarahkan oleh Allah SWT untuk meninggalkan Nabi Ismail alaihissalam dengan Siti Hajar di bumi Mekah. Masa tu bumi Mekah merupakan hanya tempat persimpangan jalan sahaja. Tak ada orang duduk di situ.
bumi yang gersam. Orang tak duduk situ sebab tidak ada sumber air, hanya tempat laluan sahaja. Tapi Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim AS untuk meninggalkan keluarganya yang tercinta di bumi Mekah. Dan Nabi Ibrahim AS patuh kepada perintah Allah SWT, taat kepada perintah Allah SWT, ikut perintah Allah SWT untuk meninggalkan. Ketika itu Nabi Ismail AS masih lagi seorang kanak-kanak yang kecil, dan dahaga ayah, cari ayah tak jumpa. Dia ada naik ulang-alik Safa Marwah, mencari sumber ayah untuk anaknya yang tercinta. Sehinggalah Nabi Ismail AS menendang tanah dan keluarlah ayat, dinamakan ayat Zam-Zam sekarang ni. Nabi Ibrahim AS berdoa supaya bumi Mekah ini menjadi bumi yang subur. Kita tengoklah kesuburan sekarang. Sampai berapa ratus tahun, berapa ribu tahun, Telaga Zam-Zam masih lagi mengeluarkan air, tidak pernah berhenti-henti. Masya Allah. Itu kehebatan Allah SWT. Di tengah padang pasir, memancuk keluar air daripada hentakan kaki Nabi Ismail AS. Nabi Ibrahim berdoa keberkatan dan berkat. Alhamdulillah, kita pun sampai lah ni, kita pergi sana, kita masih lagi boleh minum air daripada Telaga Zam-Zam. Tak pernah putus, tak pernah kering. Masya Allah. Beribu-ribu tahun, tak tahulah daripada zaman Nabi Ismail sampai lah ni berapa ribu tahun. Daripada Nabi Muhammad sampai lah dah 1400 tahun. Nabi Ibrahim tak tahulah berapa ribu tahun dah. Air itu terus keluar daripada telaga, tak pernah putus. Tarik berlori-lori keluar air. Boleh bawa daripada Mekah, bawa pergi ke Madinah pula. Salur pergi ke Madinah. Kita pergi Madinah pun, Masjid Nabawi pun boleh minum air Zam-Zam juga. Kan? Masya Allah. Betapa luasnya nikmat Allah SWT kepada bumi Mekah. Dan Nabi Muhammad SAW berdoa perkara yang sama juga. Rujuk kepada Nabi Ibrahim SAW. Nabi Ibrahim pun pernah berdoa tentang keberkatan di bumi Mekah. Kita doa, Nabi Muhammad SAW berdoa supaya keberkatan di bumi Madinah, buah-buahannya berkat, tempatnya berkat, negerinya berkat. Masya Allah, sampai sekarang penuh dengan keberkatan. Bila pergi sana, alhamdulillah boleh mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Setiap kali kaki kita melangkah di bumi Mekah, di bumi Madinah, kita telah melangkah di atas bekas-bekas tapak kaki Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Kita dapat merasakan keberkatan tersebut. Ramai yang pergi Mekah, pergi Madinah, balik jadi orang baik, alhamdulillah. Tanda dia memperoleh keberkatan bumi tersebut. Dan ramai yang balik bertaubat di sana, nampak Mekah, nampak Masjid Nabawi, beribadah, berdoa di sana. Alhamdulillah, balik ramai yang dah bertaubat dan memperolehi keberkatan daripada bumi tersebut. Doa Nabi Muhammad SAW. Begitulah juga orang Ansar yang menerima saudara-saudara mereka Muhajirin, memikul beban dengan janji-janji kelebihan daripada Allah SWT. Allah SWT, Nabi Muhammad SAW memberi motivasi kepada sahabat. Daripada orang Mekah, Nabi SAW memberikan motivasi supaya terus bersemangat dan terus beristiqamah. Siapa yang taat kepada perintah Allah, taat kepada Rasulullah SAW, Allah SWT menyediakan kepada mereka syurga. Allah SWT menyediakan kepada mereka ganjaran, pahala berlipat kali ganda. Maka mereka taat kepada perintah Rasulullah SAW, taat kepada perintah Allah SWT, patuh kepada arahan Allah SWT supaya berhijrah walaupun susah, walaupun menerima pelbagai ujian dan cubaan. Begitulah juga dengan sahabat-sahabat Ansar. Sahabat Ansar ni yang duduk di Madinah, mereka menerima tetamu daripada Muhajirin, daripada Mekah. Yang hijrah ni namanya Muhajirin.
Yang duduk di Mekah ni nama dia, yang duduk di Madinah ni nama dia Ansar. Ansar ni maksudnya orang yang menolong. Asal dia perkataan Nasara, maksudnya menolong. Mereka menolong, membantu sahabat-sahabat daripada Mekah. Ialah orang daripada Mekah mai sehilang sepinggang, tak ada apa. Yang nak mai pun macam Suhaib Ar-Rumi, keluar nak bawa harta, dia kena tahan dengan penduduk Mekah. Musyrikin Quraisy tak bagi keluar. Dia kata, nak keluar seorang, jangan bawa harta-harta ni semua. Maka dia tawarkan, dia kata, kalau aku bagi semua harta aku, adakah kamu akan membenarkan aku keluar daripada Mekah ini menuju ke Madinah bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Musyrikin Quraisy kata, silakan pergi, hampir. Jadi tinggal harta ni semua. Dia pergi selai sepinggang. Maka sahabat-sahabat dari Ansar, daripada Madinah, Ansar mengambil tanggungjawab untuk mempertahankan dan memelihara sahabat-sahabat yang berhijrah. Maka ini pun satu ujian untuk mereka. Sehingga ada di kalangan mereka yang kata, aku ada duit, aku ada harta, aku bagi 2 harta aku kepada penduduk, pada orang yang berhijrah. Aku ada 2 isteri, aku boleh ceraikan isteri aku, dah bagi kepada sahabat-sahabat daripada Muhajirin, daripada Mekah yang datang berhijrah. Sampai begitu pengorbanan mereka. Kepada mereka semua Allah SWT telah kurniakan kelebihan di dunia dan di akhirat. Kerana mendapat kelebihan menjadi generasi pertama menegakkan Islam, menghadapi ujian dan cabaran dengan penuh keyakinan kepada janji-janji Allah dan Rasul-Nya, walaupun tidak dilihat dengan mata. Inilah tanda orang-orang yang beriman. Mereka beriman dengan perkara-perkara ghaib, beriman dengan perkara-perkara sam'iyat, perkara yang tak nampak, perkara yang hanya didengar sahaja. Kita mengetahui tentang syurga, neraka, pahala, dosanya hanya melalui pendengaran kita, hanya melalui kata-kata daripada para ahli ulama yang mengajar kita. Tapi kita beriman. Para sahabat radhiyallahu ajma'in juga sedemikian. Mereka tak nampak syurga, mereka tak nampak neraka, mereka tak nampak pahala, tetapi mereka beriman dan membuktikan keimanan mereka itu dengan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat di kalangan Muhajirin, mereka patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala supaya berhijrah, meninggalkan kampung halaman mereka. Sahabat-sahabat daripada Ansar, daripada Madinah sendiri, patuh kepada perintah Rasulullah SAW untuk menerima tetamu ni datang. Ambil seorang satu untuk dijadikan pembantu kepada perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan yang besar. Golongan yang pertama yang bersama-sama dengan Rasulullah SAW, mereka digelar dengan nama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian berlalunya marhalah Makkiyah yang penuh dengan pengajaran. Walaupun tiada tidak balas secara berdepan menentang jahiliyah yang menghalang cita-cita Islam, tetapi marhalah ini berjaya membina pelopor utama generasi gemilang yang berjaya mempertahankan akidah sehingga bersebati di dalam diri. Ayat-ayat yang diwahyukan di peringkat ini berkisah mengenai perkara-perkara yang berhubung dengan mengenal Allah, memberitahu hari akhirat dan mengenal jahiliyah, sama ada secara totok atau kisah-kisah zaman dahulu. Kalau kita lihat ayat-ayat Makkiyah ataupun ayat-ayat yang diturunkan pada marhalah sebelum hijrah, 13 tahun Nabi SAW menerima wahyu umur 40 tahun. Kemudian umur 53 tahun Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Maknanya 13 tahun Nabi SAW berdakwah dalam marhalah Makkiyah ketika di Mekah. Jadi ayat-ayat Allah SWT, wahyu-wahyu yang diturunkan di Mekah, kebanyakannya berkisah tentang perkara akidah, tauhid.
tentang hari kiamat, tentang hari pembalasan, tentang kisah-kisah umat itu dahulu. Itu dia punya ayat-ayat kan, macam juzul amma, ayat-ayat ujung-ujung kan, banyak ayat-ayat tentang surah Al-Zalzalah, cerita tentang hari kiamat. Surah Al-Qari'ah tentang hari kiamat juga. Ayat-ayat tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana memperkenalkan Allah SWT yang menciptakan alam ini, Allah SWT yang wajib disembah. Jadi perkara-perkara seumpama itu yang berkisar di marhalah Makkiyah. Dan dalam tempoh ketika Nabi Muhammad SAW di Mekah, diceritakan tentang perkara-perkara jahiliah, perkara-perkara yang bersifat bertentangan dengan tauhid, yakni perkara-perkara berkaitan dengan syirik, perkara yang perlu dijauhkan. Kan musyrikin Quraisy kan mereka sembah berhala-berhala, mereka sembah nenek moyang, mereka bagi agama nenek moyang. Mereka minta tolong kepada, minta bantuan kepada selain daripada Allah SWT. Maka mereka dikata musyrikin Quraisy, orang yang mensyirikkan Allah SWT. Mereka yakin dengan Allah Ta'ala yang menciptakan, yang menjadikan, tetapi mereka mensyirikkan Allah Ta'ala. Ada lagi yang membantu Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi yang mengkabulkan doa-doa selain daripada Allah Taala. Ini sifat atau pemikiran jahiliah ketika itu. Dan inilah yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah Subhanahu Wa Taala itu esa. Allahus samad, Allah tempat kita bergantung. Lam yalid wa lam yulad, Allah SWT tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak seperti mana dakwaan Kristian yang kata Allah SWT tu ada anak, Nabi Isa tu anak Tuhan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada siapa yang boleh sama, tidak ada perkara yang sama dengan Allah SWT. Allah SWT tidak sama dengan apa sahaja, tidak sama dengan makhluk. Tetapi mereka menyengutu ke Allah SWT, mereka sama ke Allah Ta'ala dengan makhluk. Mereka kata makhluk ni ada kuasa, makhluk ni tahu, mengetahui perkara-perkara lain, mempunyai ilmu seumpama ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mereka dikategorikan sebagai orang yang sesat, musyrikin Quraisy. Jadi ini marhalah Mekah ni, Makkiyah ini, perkara-perkara seumpama. Semua yang diwahyu dan pelaksanaan secara praktikal oleh Rasulullah SAW yang diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum secara dengar, taat dan bersedia apa sahaja untuk dikorbankan. Perkara ini bermula dari menerima wahyu yang pertama. Dari kali pertama mereka menerimanya sehinggalah berlakunya hijrah dan perkara-perkara yang berhubung dengannya. Semua itu menunjukkan satu kemenangan telah dicapai, sama ada di kalangan mereka yang hidup dan dapat berhijrah bersama-sama Rasulullah SAW, atau mereka yang syahid tidak sempat dengan hijrah. Semua yang mencapai kemenangan, iaitu kemenangan iman di dalam diri, yang melayakkan mereka memikul amanah yang besar, bukan sekadar di dalam Mekah untuk berhadapan dengan dunia seluruhnya. Maka wajarlah Allah SWT membina keislaman mereka di Mekah dalam tempoh yang hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Dan seterusnya ia memerintah dengan hijrah dan memilih Madinah sebagai tempat hijrah, di mana dia juga yang mahu mengetahui hikmahnya. Kepada kita pewaris adalah Rasulullah SAW yang meneruskan perjalanannya, mestilah pula mengkaji dengan penuh iktibar dan mengambil pegangan yang kukuh.
Inilah tanda-tanda kemenangan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Apabila mereka berjaya membuktikan keimanan mereka dengan dengar dan taat kepada perintah Rasulullah SAW, dan dengan membuktikan keimanan mereka dengan bersedia dengan apa sahaja untuk dikorbankan. Banyak pengorbanan para sahabat, tuan-tuan, kan? Jadi ini adalah satu perkara yang perlu kita hargai dan perlu kita contohi. Bagaimana sifat para sahabat ini kita cuba terjemahkan dalam diri kita. Bila kita mempelajari sirah ni bukannya hanya sekadar tahu tarikh, hari bulan, tokoh, jalan cerita. Hanya bukan sekadar mengetahui perkara-perkara tersebut sahaja, tapi bagaimana kita mengambil i'tibar daripada peristiwa tersebut untuk kita contohi. Bagaimana pengorbanan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang ditunjukkan kepada kita, yang diajar kepada kita, membuktikan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perkara tersebut disebutkan sebagai satu kemenangan. Kemenangan yang hakiki, kemenangan yang sebenar. Ada manusia yang menilai kemenangan itu dengan kekayaan. Oh, kaya dia. Jadi kaya, ada rumah besar, ada kereta besar. Ada yang menilai kemenangan itu dengan pangkat yang besar. Oh, dia dah jadi manager. Oh, dia ni dah ada company sendiri. Oh, dia ni dah pangkat besar. Oh, dapat datuk. Tapi kemenangan yang sebenar apabila kita dapat membuktikan dengan keimanan kita, kita dapat mencontohi para sahabat radhiyallahu ajma'in dalam berhadapan dengan kehidupan ini. Kan? Kita belajar daripada peristiwa hijrah ini, kerana para sahabat membuktikan keimanan mereka, tanda mereka menang. Ini baru setakat hijrah, hijrah. Lepas ni banyak lagi episod kemenangan yang dibuktikan oleh para sahabat. Menang mereka apabila mereka dapat mempertahankan iman dan mati dalam iman. Disebutkan dalam ni ada kemenangan mereka ni, ada yang menang dengan berjaya berhijrah. Tapi ada di kalangan mereka para sahabat yang tak sempat sampai tempoh hijrah tu, tetapi mereka mati dalam keadaan dapat mempertahankan iman mereka. Itu satu kemenangan untuk mereka. Sebagaimana sahabat-sahabat yang mati syahid kerana mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, seumpama Sayyidatina Sumayyah radhiyallahu anha, keluarga Yasir yang mati dibunuh oleh tuannya sendiri. Ramai sahabat-sahabat yang tak sempat berhijrah, tetapi mereka telah mencapai kemenangan. Ini kemenangan yang hakiki, kemenangan yang sebenar. Dan kemenangan kita semua ini apabila kita dapat mati dan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena faham begitu cara pemikiran. Kemenangan iman di dalam diri yang melayakkan untuk mengikut amanah yang lebih besar. Di depan kita, di hadapan kita, di sana ada amanah yang lebih besar lagi untuk dipikul. Kerana mereka selepas ini akan membina sebuah negara, iaitu negara Islam Madinah. Maka sudah tentulah manusia-manusia yang dilahirkan ini adalah manusia yang ditapis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditapis keimanan mereka, ditapis pengorbanan mereka, sanggup melakukan apa sahaja
untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka ini layak untuk memikul amanah yang besar selepas ini. Jadi sebab peristiwa hijrah inilah Nabi Muhammad SAW telah dipilih untuk menjadi ketua negara Islam Madinah. Kemudian sahabat-sahabat telah dilatih untuk memimpin. Mereka telah dihantar daripada negara Islam Madinah itu, mereka telah dihantar ke seluruh pelosok dunia untuk berdakwah. Sehingga mereka boleh berdakwah ke Rom, pergi ke Parsi, boleh menjatuhkan empayar Rom, menjatuhkan empayar Parsi, kemudian melaksanakan dakwah, seterusnya berkembang sampailah ke tanah air kita ni atas pengorbanan para sahabat radhiyallahu anhu. Ingat, dekat daripada Mekah tu nak main ke sini, ke tanah Melayu. Waktu tu kita di tempat kita dikatakan beragama Hindu. Waktu itulah kan, dengan candi macam-macam lah, candi Borobudur dekat apa nama tu di Merbuk ada candi tu juga kan. Wallahu a'lam lah. Tapi Islam tu sampai dengan pengorbanan, sampai melalui perdagangan ke, sampai melalui jalan laut tu, wallahu a'lam. Tapi yang pastinya mereka sanggup berdakwah dan menyampaikan risalah Islam ini ke seluruh pelosok dunia. Dan inilah yang patut kita contohnya. Maka kita semua, saya menyuruh kepada diri saya dan juga tuan-tuan sekalian, marilah kita sama-sama mengambil semangat pengorbanan para sahabat ini untuk melakukan dakwah dan menyampaikan Islam, menyebarluaskan Islam ke seluruh pelosok dunia. Dakwah ni, kalau zaman Nabi dulu, dakwah ni adalah menyampaikan kepada orang yang ada di sekeliling dia. Zaman tu mana ada handphone, mana ada WhatsApp, mana ada WhatsApp group family ke, WhatsApp group apa kerja ke, alumni sekolah rendah, alumni sekolah, tak ada. Maka mereka mana cara mereka berdakwah? Mereka berdakwah hanya kepada orang yang ada di sekeliling mereka, yang dia jumpa. Jadi jumpa 10 orang, kawan tu jumpa 10 orang lagi. Maka dengan cara itulah Islam berkembang. Kan? Betul ya? Dan cara tradisional tu pun Islam boleh berkembang, apatah lagi zaman sains dan teknologi macam ni. Kalau Islam tu tak sampai juga, tak tahu lah. Kita lah masalah sebab kita tak sampai kan. Kan? InsyaAllah kita sama-sama berusaha. Kitab pun dah habis dah, kitab jilid yang pertama kan. Bulan depan insyaAllah kita masuk jilid yang kedua, insyaAllah sambung lagi daripada peristiwa hijrah. Jadi kitab Fiqh Harakah min Siratin Nabawiyah ni dia ada, setakatlah ada 5 jilid. Jilid yang 1, 2 dan 3 ni cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Daripada awal, sebelum daripada apa, sejak dari, kalau yang bab pertama ni, Fiqh Harakah yang pertama ni tentang sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW ni, keadaan di Mekah. Kita dah habis dah kitab ni kan. Tak tahu mula bila. Saya mula duduk sini tak ingat tahun bila. Banyak tahun dah. Dah 2-3 tahun kot kan. Jadi jilid 1, 2, 3 tentang Nabi Muhammad SAW. Jilid yang keempat tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian yang kelima tentang Sayyidina Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab pun tebal kitab dah, baru tu. Kita harap tak guru sihat lah, boleh habis sampai 4 khalifah sampai Sayyidina Ali. Jadi tak guru dan ni nulis je kerja dia. Ada masa boleh, ada masa boleh. Kita doa supaya Allah Ta'ala panjang umurnya, habis siri ni kan, supaya kita boleh ambil manfaat dan iktibar daripada apa yang dituliskan. Jadi yang menariknya kita ni ditulis tentang sirah, kemudian dikaitkan dengan isu semasa, tentang bagaimana keadaan politik semasa ini, pendekatan kita laluan
Pendekatan dengan non-muslim bagaimana, tahalusiasi bagaimana, muwajah hasimiyah bagaimana, jihad bagaimana. Jadi yang muasarah, yang terkini, yang semasa, ditulis oleh ulama semasa yang bergerak dalam gerakan Islam, yang bergerak dalam jemaah Islam, dengan pengalaman dia, dengan ilmu dia, kita boleh ambil manfaat dan kita boleh pelajarilah, insya-Allah. Kerana seperti mana yang saya sebut tadi, sirah ni bukanlah hanya kita belajar tarikh, hari bulan, hari, tokoh, nama tokoh, ada tempat dan peristiwa sahaja, tetapi pengajaran yang berlaku. Kerana apa yang dibuat oleh Nabi SAW adalah dengan panduan wahyu. Maka apabila ianya panduan wahyu, mana ianya menjadi panduan kepada kita. Nabi SAW menterjemahkan Al-Quran dalam kehidupan, dalam realiti kehidupan. Allah SWT kata lagu ni, Nabi SAW tunjuk lagu ni macam mana nak buat. Al-Quran kata sallu kama, dalam Al-Quran kata wa aqimis solah, tunaikanlah sembahyang. Dalam Al-Quran tak cerita lagu mana sembahyang. Nabi SAW tunjuk, terjemahkan dalam kehidupan baginda. Sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu seumpama kamu melihat aku sembahyang. Nabi SAW pun sembahyang, tunjuk gini. Sahabat berikut. Maka apa yang berlaku pada sirah, pada tubuh badan Rasulullah SAW menjadi satu petunjuk kepada kita untuk kita ikut. Begitulah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW menjadi ketua negara contohnya. Apa yang perlu dibuat? Jangan zalim rakyat, jangan makan benda haram, jangan rasuah, kena dengan memerintah dengan adil. Itu yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka itulah yang kita patut tunjukkan, yang kita praktikkan, yang kita perlu buat dalam suasana dunia sekarang. Inilah yang telah hilang sekarang. Tak ada, sangat mendukacitakan. Jadi kita cuba menuju ke arah tersebut, berdoa kepada Allah SWT supaya Allah SWT menghidupkan kembali sunnah-sunnah yang telah hilang ini. Yang besar dalam pemerintahan contohnya, dalam negara contohnya, telah hilang. Maka insya-Allah kita belajar daripada petunjuk Nabi ini untuk kita sama-sama bercita-cita supaya ianya akan berulang kembali, insya-Allah. Sejarahnya akan berulang kembali, insya-Allah. Tak isyak lagi, belum 2 minit. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT sekalian, maksudnya syukurlah setakat tu. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita pelajari daripada jilid yang pertama ini, kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan ada kesempatan, carilah kitab namanya Fiqhul Harakah min Siratin Nabawiyah. Pokoklah kita lupa kan, kita nak baca balik malam-malam tu sebelum tidur tu, bolehlah kita belajar dan kita baca dan kita mengambil iktibar daripada apa yang disampaikan oleh tuan kita, insya-Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.